من الشيخ الله ولم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ini Pak Iren. Alhamdulillah wahdahu la syarika lah. Al-qail fi kitabih falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid din. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Al-qail man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa ala alihi wa sahbihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أي إلى قرب يوم الدين أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني وهد قلبي بحق جدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا تأويله وافتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يسر ولا تعسر. ربنا تمم بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وحسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. وحسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. وحسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. InsyaAllah, Masya Allah wa tabarakallah, kita masuk balik muzakarah kitab kita, kitab Tuhfatul Raghibin fi bayani haqiqatil imanil mu'minin wa ma yafsuduhu min riddatil murtadin. Kitab Tuhfatul Raghibin pada nak membicarakan akan hakikat iman orang yang beriman dan juga nak membicarakan barang perkara daripada perkataan, perbuatan dan juga i'tiqad, pegangan hati, yafsuduhu yang merosakkan akannya iman orang yang beriman tu. Benda apa perkara yang merosakkan iman orang beriman tu, yang mencederakan iman orang yang beriman tu? Mirriddati, daripada perbuatan riddah, iaitu khuruj anil Islam, keluar daripada agama Islam, ataupun qat'ud din, memutuskan diri daripada agama. Mirriddatul murtadi, daripada perbuatan riddah orang yang murtad, orang yang kafir murtad. Na'udzubillah. Sekeji-keji kafir ialah kafir murtad. Keji lagi daripada kafir hak asal tu. Kafir asal tu keji dah, kafir murtad ni keji lagi. Baik, kita terus pada muka surat ke-17. Pada kata musannif rahimahullah ta'ala, syahdan ay hadha syahdan. Situ dah. Itulah. Tengah. Masuk itu lah. Ke atas sikit. Ke atas. Betul lah. Baik.
Baik. Syahdan ai hadza syahdanun, bermula ini ialah suatu penyaksian. Makna syahdan ni iaitu bersaksi dengan sebenar. Bersaksi dengan sebenar tu makna syahdan, makna bersaksi dengan sebenar. Maknanya iaitu nak royak kata tambahan, bicara lepas, nak hubung, nak tambah sikit dengan bawah ni ada kait lagi dengan cakapan lepas, tapi nak tambah sikit. Dengan mudah-mudah cakap agak syahdan ni maknanya tambahan kata. Dah nak tambah sikit lagi, nerang sikit lagi. Gitu. Lepas kita faham dah. Faham dah apa? Iktiqaq mujassimah. Kaum mujassimah. Mana? Ya, dah mendapat mujassimah ni. Mujassimah ni satu puak mengatakan Tuhan ada anggota muka. Tuhan ni turun. Zat Tuhan ni gerak. Setepak ke setepak, pindah-pindah. Lepas tu iktiqaq Tuhan duduk atas harah. Duduk di atas harah, duduk dengan mana? Duduk makna julus waqa'ada ada, wastaqarra tetap. Lepas tu sebut juga kediaman Tuhan, rumah Tuhan ni lah, tempat kediaman ni lah arwah. Maka dia panggil buat iktiqaq inilah. Iktiqaq lah, iktiqaq bahasa yang boleh bawa pada kufur. Boleh bawa pada murtad Nauzubillah min murtad. Dengan sebab pegangan hati tu. Maka nak tambah lagi sikit lagi. Tambahan kata sikit lagi syahdan. Adalah perpegangan setengah kaum mujassimah. Ni. Mana iktiqaq dia. Berpegang mana? Berpegang mana? Berpegang dengan hati. Percaya dengan hati. Setengah mana? Oleh setengah kaum mujassimah. Percaya hati mana? Pada iktiqaqnya, pada pegangan hatinya. Yang disebut itu zahir. Mana zahir mana? Iktiqaq mana? Pegang itu sebab apa? Perpegangan itu. Perpegangan itu zahir ayat. Zahir makna zahir mana? Ayat-ayat hak zahir, ayat-ayat hak zahir. Dia pegang makna literal dia panggil. Pakai makna zahir dia panggil. Makna literal punya makna tu kan. Dia buat pegang literal makna tu. Dan hadis yang mutasyabihah. Dia pegang ayat yang zahir mutasyabihah tu dan juga hadis yang mutasyabihah. Dan dinamai pula kaum mujassimah itu musyabbihah. Sebut dah lepas ayat dah. Musyabbihah warna mujassimah warna. Mujassimah maknanya satu kaum yang mensifatkan Allah sebagaimana sifat makhluk. Musyabbihah yang menyamakan zat Allah tu, menyerupakan zat Allah tu dengan zat makhluk. Mana kalau pendek ceritanya gimari puak ni serupa je. Jadi puak-puak ni salah satu pegangan dia pegang secara zahir ayat. Literal ayat-ayat mana? Ayat-ayat yang mutasyabihat dan ayat-ayat yang hadis-hadis yang mutasyabihat. Nampak tak? Seperti ayat apa kita lepas kita baca apa? Ayat Ar-Rahman ala arsyistawa. Ayat Ar-Rahman ala arsyistawa. Dia pegang zahir. Dia pegang zahir-zahir dulu. Ayat Ar-Rahman ala arsyistawa. Jadi puak-puak ni, maka dia panggil sesat mereka itu dengan sebab zahir pegangan mereka itu. Tengok. Jadi nak ambil luar sikit. Imam Abu Sa'id Al-Mutawalli Asy-Syafi'i. Dia hidup pada tahun 478 Hijrah. Dia sebut dalam kitab dia Al-Bughyah fi Usuluddin. Kitab Bughyah pada nak percaya, nak menyata, nak menguraikan, nak membicarakan umbi agama, akidah. Dia kata mana? Ni.
Imam Abu Sa'id Al-Mutawalli Asy-Syafi'i ni, dia hidup zaman 400 Hijrah tu. Maknanya dia kurang salah lah. Orang kurang salah lah. 10-500 tahun. Dia kata, wal gharadu min hadzal fasli nafyul hajati ilal mahalli wal jihati. Bermula gharad tujuan daripada ini fasal. Mana fasal mana? Fasal dalil akli itu dibawa mari. Iwak mari kaedah ulama usuluddin Ahlussunnah awak mari kaedah mana? Iaitu kaedah fasal dalil akli itu iwak mari itu apa tu? Wak mari kaedah tujuan kaedah wak mari dalil akli itu ada min hadzal fasl daripada ini fasal ni mana? Nafyul hajati ilal mahalli, nak menafikan ada Allah Ta'ala tu berhajat, dia berkehendak dia ilal mahalli kepada tempat wal jihati dan jihad. Tu buat kaedah buat mari hukum akal tu. Nah, ulama Ahlussunnah wal Jamaah bukan kata semata-mata dengan dalil nakli, mana dalil Quran hadis je. Tak. Buat mari kaedah hukum akal pula nak menguatkan dalil nakli Quran dan hadis tu. Kerana Quran dan hadis ni dia tak bersalahan. Dia tak bersalahan. Hak bersalahannya hak bodoh kita. Hak bodoh akal kita tak sapa. Akal yang sahih dia muafakah dengan Quran yang sahih, yang tawatir. Makna yang sahih. Tak ada khilaf. Khilafan lil karamiyah, bersalahan puak karamiyah wal hasyawiyah, dan juga puak hasyawiyah wal musyabbihah, dan puak musyabbihah. Semua itu cara ni. Kamu nak bawa ulul sikinawilah. Alladzina qalu, yang berkata sekalian mereka itu mana? Innallaha jihatu fawqa, sesungguhnya Allah Ta'ala tu ada jihad yang bawah. Jihad fawqa atas, jihad yang atas. Itu dia berkata tu Tuhan atas tu. Innallaha Ta'ala tu berkata puak mana? Bukan kata musyabbihah dia, mujassimahnya. Ada lagi lil karamiyah, satu lagi puak karamiyah gitu juga. Lepas tu wal hasyawiyah, puak hasyawiyah juga. Lagu tu juga. Ada musyabbihah gitu juga. Mujassimah pun gitu juga. Sekalian ni mereka yang berkata, maknanya yang berkata setengahnya berkata, dan setengahnya berkata saja tapi tak i'tiqad gitu. Dia kata gitu, dia sebut gitu. Setengahnya dia kata dan dia i'tiqad. Sama tak? Dia kata puak Tuhan ni ada jihad atas. Sebut kata jihad ni enamlah, atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Tu dipanggil jihad lah. Jihad. Wa atlaqa ba'duhum qawla bi annahu jalisun 'ala al-'arsy mustaqirun 'alaihi, dan menentulah itlaq, makna menentukan oleh mereka itu puak-puak ni karamiyah, hasyawiyah, musyabbihah, mujassimah ni, ba'duhum oleh setengah mereka itu, setengah, bukan semua, setengah mereka, setengah je. Ada al-qaula akan perkataan, mereka tentukan, mereka itlaqkan, tak kait-kait dah. Tentukan akan perkataan, kata mana? Bi annahu, dengan bahasanya bina'un ay bi annahu subhanahu wa ta'ala tu, bahasanya Allah Ta'ala tu jalisun, duduk, ala al-'arsy, duduk atas. Duduk lagu mana? Duduk lagu kita duduk ni lah. Duduk lagu mana? Duduk lagu kita duduk ni. Nampak tak? Nak sedap lagi sekarang duduk kan? Sila lendik pun kita sila ni lah. Kita gaya sikit lah. Nampak? Masa kapung. Lepas tu mana? Jalisun ala al-'arsy, yang duduk dia. Sifat yang duduk dia. Sila lendik ala al-'arsy, di atas arah. Mustaqirun, tetap pula. Duduk tu tetap pula. Mana tak gerak-gerak lah, mana?
Nanti satu lagi pasal duduk. Kalau tangan dia tak turun, ada atas. Tangan dia turun, tak ada atas, ada bawah. Dia tak pasal gitu. Nah, dia tak pasal gitu. Apa pasal gitu? Mustaqarrun alaihi arsh, dan tetap ia di atas arah. Mana tak gerak-gerak duduk. Itu malaikat dah. Nama tu malaikat. Yahmiluhu, yang menanggungnya oleh 8 orang malaikat ada tangguh arah tu. Dah, 8 orang malaikat kan ada tangguh arah. Ada tangguh arah. Supaya kalau cerita zaman dulu duk tanggung gapo? Kan dia raja duduk cecek-cecek 4 orang bawa cecek-cecek lagi tu. Lagu tu. Soalan lewat lagu tu. Nah, jalan dah tu. Jadi panggil semayang-semayang tu, raja bersemayang di atas tandu dia. Mana? Apa makna semayang? Raja duduk atas tandu. Semayang-semayang mana duduklah. Bahasa istana dia panggil. Agak-agak jumpa bahasa istana. Wadalilu ala annahu mustaghnin 'anil mahalli. Bermula dalil. Ini dalil apa? Dalil akal. Dalil akal atas bahasanya Allah Ta'ala tu mustaghni, terkaya dia, 'anil mahalli, daripada tempat. Annahu, bahasanya lau iftaqara ilal mahalli, jikalau lah kita buat takdir, jikalau lah Allah Ta'ala tu tetap dia iftaqara, berkehendak dia ilal mahalli, kepada tempat. Lazima an yakunal mahallu qadiman. Lazim, niscaya lazim lah, mesti dah, bahawa adalah tempat itu qadiman, kena qadim juga. Kalau Allah Ta'ala berkehendak pada tempat, berkehendak duduk atas arah, mesti dah. Tak boleh terima akal kita bahawanya tempat Tuhan nak duduk tu mesti kena qadim juga, sebagaimana Tuhan qadim. Apa qadim? Mala awwalalah, tak ada permulaan. Arah tu mesti kena tak ada permulaan juga. Dengan mana arah tu dengan Tuhan sama hakikat. Tak boleh terima ke? Arah dengan Tuhan tu sama hakikat, mana apa? Dua-dua qadim. Apa? Bila ada dua qadim, hak ni tak kaya jugalah, hak ni pun tak kaya. Pasal apa? Pasal apa? Pasal apa? Masing-masing berkelak numpang hak ni. Hak ni numpang hak ni, hak ni apa ni? Tak kaya. Kalau tak kaya, tak panggil Tuhan gitu. Sebab Tuhan ni as-samad, tepat segala tujuan. Makna semua hak baru lain pada zat dia nak berkendak ke dia belaka. Tu lazim dah, tu dah. Mesti arah tu kena qadim juga. Sedangkan kita maklum dah, arah tu ialah makhluk Allah Ta'ala yang paling besar, bukan qadim. Apa tu? Lepas tu hak zahir ni bukan gitu murak dia. Bukan murak dia Allah Ta'ala di atas arah tu, bukan murak dengan duduk. Dia ada dua perbahasan dia. Ada dua. Kalulah kita takdir Ar-Rahman. Ar-Rahman ni bukan lapah dia, bukan lapah zat. Ar-Rahman macam Bismillahirrahman. Apa dah? Ar-Rahman makna berbuat baik, Tuhan yang maha berbuat baik. Jadi kalau kita tilik kata Ar-Rahman tu sifat zat. Sifat zat. Dengan mana zat? Dah. Makna kita kena takdirkan, kena takwil, wajib kena takwil. Mana apa? Istawa yaliku bi. Istawa makna istawa Allah Ta'ala tu yang layak bagi zat dia. Kalau duduk tetap supaya kita gini tak layak. Tu kalau kita kita takwilkan Ar-Rahman tu mana sifat zat. Kalau kita takwilkan Ar-Rahman itu sifat fi'il, sifat perbuatan. Sifat fi'il. Maka kita takwilkan makna mana? Makna hak sesuai dengan apa? Perbuatannya apa tu? Makna apa? Ar-Rahman alal asistawa mana? Istaula. Dengan mana? Bermula Tuhan yang maha baik. Ada di atas arah tu dah. Makna sehingga ke arah tu mana? Istaula, memerintah. Makna pemerintahan kekuasaan Allah. Dah, bukan kata di bumi je, di langit je, sampai ke arah pemerintahan Allah SWT.
Faham mana? Faham sebab kita faham daripada uslub ayat-ayat Allah. Sebelum dia nak sebut istawa, mesti dia kata dulu mana? Allahul Lazi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam summa istawa 'ala al-'arsy. Allah Taala sebut apa? Dia sebut dia menjadikan langit bumi dulu. Apa tak? Summa kemudian summa istawa 'ala al-'arsy. Kemudian dia mana? Kemudian dia memerintah sehingga ke arah. Bukan kata langit bumi hok dijadikan saja, dia memerintah. Nah, sampai ke arah pun dimerintah. Itu kalau kita takwilkan Ar-Rahman tu dengan sifat fi'il. Apa dah? Tapi kalau kita takwilkan Ar-Rahman tu dengan makna sifat zat, iaitu mana apa? Istawa istawa yaliku bi. Dah. Istawa Allah Taala tu dah yang layak baginya. Layak baginya kafiat wallahu alam. Ya, tak tahu kafiat dia mana. Serah pada pengetahuan dia. Nanti kita bahas lagi. Atau yakuna ayat Allah ala za'amihim hadisan kama annal mahalla hadis. Sama. Tak lepas dah. Kalau kata Allah Taala ni berkehendak pada tepat, nescaya tepat tu mesti kena qadim juga. Itu mustahil tak. Sekiranya ada dua qadim. Ada dua hakikat qadim. Kalau ada dua hakikat qadim, langit bumi ni tak boleh jadi. Itu mustahil tak. Semua apa? Langit bumi ni sudah ada di musyahadah. Bermakna ada satu jadi Tuhan yang qadim. Tak ada dua. Ataupun ataupun adalah Allah Taala tu ala za'mihim di atas sekian mereka itu hadisan baru. Apa? Kama annal mahalla, sebagaimana tepat tu, sebagaimana bahasanya tepat tu hadis baru juga. Dia tak lagi dah. Kalau arah tu baru, Tuhan duduk atas arah, Tuhan pun baru juga. Tu mustahil juga. Kalau arah tu qadim, Tuhan qadim, Tuhan duduk atas arah. Berkendak pada arah, tepat arah misalnya Tuhan qadim, arah tu kena qadim juga. Ataupun Tuhan tu baru, arah pun baru. Dua-dua mustahil lagi. Tak layak lagi bagi Allah. Habis itu. Lepas tu kata wakilahuma, tiap-tiap keduanya, hak mana hak itikak tu. Hak itikak kata Tuhan tu atas arah makna apa? Daripada buat mana? Buat karamiyah ke hasyawiyah musyabihah itikak kata Tuhan berkehendak pada tepat tu. Innallaha jihatu faqa. Allah Taala tu ada jihad atas tu, ada pihak atas tu. Ada. Hak tu dua-dua tu sebut begitu. Ada. Sama ada Tuhan tu qadim ke? Ada kok Tuhan tu qadim, arah tu qadim ke? Ada ataupun arah tu baru, Tuhan numpang atas arah baru, Tuhan pun baru juga hadis tu juga. Wakilahuma, tiap-tiap keduanya mana? Kufur kan? Kufur lah kedua-dua tu, tiap-tiap kedua-dua tu. Habis itu. Masuk kitab kita pula. Pegang pula dengan ayat dan hadis yang mutasyabihah dan dinamai pula kaum mujassimah itu musyabbihah. Dinamo pula kaum mujassimah tu musyabbihah. Mari-mari hak Allah musyabbihah musyabbihah musyabbihah. Tapi semua beza dia gitu. Kalau hak kata zat Tuhan ni duduk atas arah, kalau kata hak sifat Tuhan menyamakan sifat Tuhan dengan makhluk, maka dipanggil mujassimah. Tu. Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, ada bapa ni. Bapa ulama bapa bapa ulama ni, ulama usalah Ahlussunnah wal Jamaah. Imam Fakhruddin Ar-Razi. Yang mujassimah itu musyabihah. Yang mujassimah itu musyabihah dan musyabihah itu kafirun. Yang kafir isim fa'il itu. Maknanya kena pada batang tubuh. Mana orang kafir itikad di kufur. Apalah. Siapa yang nak menghukumkan mereka ini kufur? Qadi, sultan kena bila naik saksi cara tengok itikad bahalah itikad dia gini-gini memang jelas dah ni. Dia pegang gini. Gini.
sebut habis lepak kita dah. Zohir kan dia duk orang gini. Dah. Buat naik kan dakwah tu. Cara-cara buat mari ada kita ulama ahli sunnah awal bersalah. Maka kalau dia akan jatuh kamu kafir. Otak pun dibunuh. Kita ni belajar ni nak tahu nak jaga iman ni. Bukan nak suruh pergi hukum orang kafir. Nampak tak? Kalau kita tengok orang iktikad lagu ni, iktikad lagu tu kufur tu. Kufur tu. Lepas tu kerjaan kita ke mana? Betul balik dia. Nampak tak? Koyak dia. Iktikad pun lagu ni kufur. Jangan duk totok kata dia. Nak dakwah dia kufur. Nampak tak? Tak boleh bukan tugas kita. Kalau senang-senang orang awam ni boleh dakwah mu kafir, hak ni kafir, rosok wara. Tiap-tiap bidang ada ahli, nampak tak? Serah pada ahli je kan. Kita wajib belajar nak jaga iman kita, anak-anak kita, kaum masyarakat kita, nampak? Kita tak ada autoriti nak hukum orang ni kafir ke apa. Hak autoriti ada autoriti sultan, ataupun wakil sultan, qadi tu. Lepas tu nak sabit kafir ke apa dia, kena dakwah dulu lah. Sabit kesalahan baru lah. Kalau dia kata memek dia ni murtad. Baru kita boleh kata murtad. Lagi tak sabit kesalahan dia tak boleh. Kalau pelakuan dia atau kalau pelakuan dia atau lapah dia tu tak ketuduh, tak nyata tu. Tak apa, kita boleh kata. Boleh kata. Tapi tak boleh nak jatuh hukum. Boleh kata nak jatuh hukum tak boleh. Nak jatuh hukum bunuh ke apa tak boleh. Nak pandai-pandai kita nak kerak tekok dia ke tak boleh. Boleh kata lah. Boleh kata lah. Muka jelas dah. Sabit dah. Faham? Sebab tu apa? Dia bagi kita kena mendirikan benda perkara yang sebenar. Sebab benda tu benda mungkar. Ada bau lagi dia ayat. Macam kata Sayyidina Ali, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq sebut dalam satu perkataan dia, ya ayyuhan nas innakum taqra'una hadhihi ayat. Wahai manusia, puakmu ni baca ayat ni. Ayat mana? Ya ayyuhallazina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Al-Maidah. Surah Maidah ayat 105 tak silap. 105 ayat Maidah. Maknanya apa? Ya ayyuhallazina, wahai segala orang yang percaya, alaikum anfusakum, atas diri kamu tu wajib mu jaga. La yaturukum man dhalla, tidak boleh memberi mudarat. Man dhalla, akan mereka yang telah sesat. Mana? Idza tadaitum, apabila kamu menunjuki akan mereka, muri petunjuk. Mana muajar ni? Dia tak belajar, dia sesak. Dia kata Tuhan makhluk alim. Tuhan ni dia tak belajar tu. Malah. Patut alaikum, lazimlah atas tu anfusakum, diri kamu tu. La yadukum, tak boleh tak memberi mudarat. Akan kamu nak membalak oleh mereka yang mereka mana? Izah tak ada itu. Mereka yang apabila memberi tunjuk ajar ke dia. Izah tak ada itu. Bila tunjuk ajar dia dah. Ai tahu dia sesat kita. Dia kata betul ni saja. Dia tu kalau kita tunjuk ajar dia waya akidah betul sekali pun, dia tak boleh mudarat pada akidah kita. Nampak tak? Akidah dia sesat. Nampak tak? Tak boleh mudarat pada kita kalau kita betul dah akidah. Hak masalah ni kita tak belajar. Orang tu pun sesat, kita pun duduk pakat pegang juga. Sama-sama sesat barat. Itu masalah dia. Mana nak kenal sesat betul tak betul mana? Ni nak beza betul tak betul. Aku tak tahu kopi kampung, kopi campur. Mana? Kena tanya apa? Banknya. Ni kopi kampung. Ni Skepi mana? Kena Skepi dah kopi sikit je, chemical banyak. Tahu? Ya pandai lah. Gitu disalam kata dah. Ya ahli dia. Gitu lah. Bak ni, bak akidah. Kita kena ngaji bak akidah. Kita kena. Ni sesat akidah ni. Mana? Lepas tu tak betul lah. Tak ajar dia.
Lepas tu akidah sesat ni mudarat lagi. Tak mudarat kalau kita dah ada hidayah petunjuk. Yang mudaratnya kita mujahid nuki juga. Nah, wa inna sami'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sesungguhnya kami dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkata, mana? An-nasu idza ra'aw zalima. Manusia ni, bermula manusia ni apabila melihat nampak mereka itu akan orang zalim. Nampak orang zalim. Ni pokok zalim ni panggil ni. Pokok zalim ni, pokok etikot sesat ni, pokok batiniah sesat ni zalim pun dipanggil pokok zalim. Pokok zalim ni Allah telah sebut dalam surah An-Nuh. Ayat 28 apa dia? La taziz zalimina illa tabara. Allah sebut. Al-Quran ni, hadis ni, segala mana? Segala petunjuk rasul-rasul. Kalau kita kecek mudah mana? Segala petunjuk ilmu yang keluar daripada Quran dan hadis ni dah. La tazidiz zalimin. Tak bertambah bagi orang yang zalim. Orang zalim walaupun dia baca Quran. Cuba orang sesat ni tengok dia berhujah ke apa? Tidak dia baca Quran kan? Ni pokok punya simah. Baca Quran tak? Baca Quran. Pokok wahdiah ni. Baca Quran, baca hadis. Tapi hadis Quran tu la tazidiz zalim. Tak bertambah kata orang yang zalim. Illa melainkan apa dia bertambah? Tabarak. Apa makna tabarak? Ai halakan wa khasarah, melainkan binasa, wasab dan khasarah, rugi. Ia baca Quran hadis juga kan. Tapi Quran hadis itu tak bertambah takwa iman dia. Melainkan apa? Kau bunuh. Kau rugi. Apa? Pakai Quran tu. Tapi kau bunuh. Mana apa? Dia sesat dengan Quran tu balik. Itu mana kau bunuh? Faham? Orang zalim kan dia panggil. Saya nak Allah kata apa? Wa inna sami'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul an-nasu idza ra'aw zaliman. Manusia, berbulu manusia ni. Orang ramai netizen lah. Apabila melihat mereka itu akan orang zalim. Orang zalim tadi lah masuk kata orang zalim ni. Orang sesat ni tak pegang pakar Quran, pakar hadis, tapi ambil literal zahir ayat. Itu hadis tak saya ambil zahir pakar zahir terang. Dia panggil orang zalim. Falam ya'khuzu ala yadayhi. Manusia ni ramai netizen ni apabila melihat orang zalim, maka tiada dia mengambil ala yadihi, di atas tangannya. Apa makna tak mengambil di atas tangannya? Dia tak ubah kezaliman tu nampak. Dia tak ubah. Bahkan dia sokong pula. Oleh dah kalau kena babi pun kita samuk kan dengan babi. Gitu kuih-kuih ni masuk mesti tak dia kiah. Tu dia kiah ada tu. Dia pula kuih tu bukan najis mughallaz. Babi tu najis mughallaz. Memang wajib. Bukan samuk dia, bukan samuk sertu. Samuk kulit tu. Kulit lembu itu semelai tu. Ada lemuk-lemuk kita nak pakai kulit dia, kita samuk dengan tai burung ke, dengan chemical tajam ke, asid ke, dengan garam ke, nak buang lendel-lendel ke, itu bagi samuk. Ada pohon kena najis mughallaz babian ni, dia tak ambil samuk, dia bagi sertu. Dia kena basuh 6 kali air mutlak, 1 kali air tanah, dia panggil sertu. Awak tahu? Yang wit tukar 2 tu. Tukar 2 tu memang tukar mana lah. Samuk itu buang lendel-lendel darah tu. Dulu orang pakai garam, pakai kulit kayu, buang lendel-lendel, nak pakai kulit tu lah. Jaket kulit ke, buatlah apa pun. Samuk tu dia panggil samuk sertu. Tu 6 kali air keluar, 1 kali air tanah, dia panggil sertu. Apa? Najis mughallazah. Kena najis mughallazah di kita. Apa kuih Hindu, tokoh Hindu bukan najis mughallazah. Nak kiyah aku dengan tu nya dia panggil. Dia panggil dia kiyah. Sudah kosong semua. Dah. Manusia akhir zaman ni ke jahil lah ke.
Jahil kalau kita duduk diam tak tahu, orang tak tahunya. Awak bodoh, orang takut kok. Mana? Ni aling ni. Tapi jahil cakap pula, buang molek aku tak tahu jahil. Tungging nampak jahil. Tukir pula tu. Ada? Faham tak tukir tu tak? Kalau kita diam, kita tahu diam kan? Orang tak tahu kita jahil. Orang pun tak ajar kita. Diam tengok, ni aling kalau lama-lama balik suruh bangun molek sikit biar tak mengaji mana. Kemah sikit tok. Terap lemah atas ni. Lepak ni apik ni. Awak lah. Orang penggung ada hormat kita. Itu. Lepas tu kalau kita nak cakap tak boleh tahu pada-pada. Awak tak tahu dia. Selamat diri kita, selamat bersama. Ni cakap juga kita tahu. Orang makan teruk kita. Kita sesak, orang pun sesak. Menyesakkan pula kan. Jadi orang-orang ni, manusia ni, apabila dia tengok kezaliman orang yang zalim, dan orang sesat ni puak kan, jasimah, sepihak, puak-puak apa, sekolah, plural, orang pasal nak menyamakan atas agama ni serupa belaka. Tu dia panggil pokok rosok tu. Pokok sekolah rosok tu. Dia berbahasa masjid, kita bahasa kuih. Tak serupa masjid dengan kuih, mana boleh hias gitu dah. Tak boleh tak boleh. Tak sama dah. Tak sama. Lakum dinakum waliyadin. Agamamu agama kita. Boleh dah toleransi, tapi toleransi pun dia ada hak juga. Supaya bini kita halal tak kita? Halal, tapi ada hak juga. Kok belakang tak boleh. Tangan jebok, tubik selendar tak boleh. Bini kita kok atas halal boleh. Ada hak ni. Begitu juga toleransi tu. Sungguhlah kata tak toleransi, tapi dia ada hak dia kan. Ada hak dia. Itu dia bukan pandai toleransi dia tu. Hak tu wigosi dia tu. Wigosi kan. Tengok lo orang yang zalim falam ya'khudhu ala yadihi, dia tak ambil tanggungjawab atas dua tangannya. Dia tak ambil. Tengok ni kan toleransi tak ambil. Pakat sokong pula. Kebaikan katanya, kebaikan. Buatlah kebaikan. Tak jadi kebaikan. Baik tu semayang zuhur 5 kali. Kebaikan juga. Boleh? Tak boleh. Bagi agama ni dia kena ada, dia tauqif. Dia tauqif, dia kena ada buat amal satu benda mesti dia kena ada sandaran dalil. Kena ada sandaran dalil tepat apa. Bukan boleh kita kira molek je kau buat dak dalil. Tak ambil ubah. Yushiku ay ya'ummahumullah bi'iqab. Niscaya apa? Niscaya hampirlah bahawa meratai Allah Ta'ala dengan seksa dari Allah Ta'ala. Kalau kita tak ubah ni hak sesat ni, kita nampak dia ni sesat betul kan. Mana kita pun falam ya'khuzu ala yadihi, mana kita tak ambil tanggungjawab nak cegah. Dia panggil amar ma'ruf nahi munkar. Tak royak kesalahan dia, kesesatan dia. Tak cegah. Jagalah. Hampirlah bahawa Allah Ta'ala merata mengumumkan Allah Ta'ala dengan azab, dengan bala lah. Bala. Kena bala gini balik. Yalah dah tu. Kenapa? Terhenti amar ma'ruf nahi munkar. Dalam bab akidah ni, cara bab akidah. Banyak orang sesat itu dia tak ambil. Tak royak. Bawah boleh riwayat lagi. Bawah riwayat lagi. Lagi, sikit lagi. Sikit lagi. Dah. Kerana bapa kata, Syekh Imam Fakhr Razi kata puak-puak mujassimah itu musyabbihah, dan musyabbihah itu kafir. Puak-puak musyabbihah ni kafir. Kerana ilahnya diisbatkannya apa? Puak musyabbihah yang kafir ni bagi hak Allah Ta'ala, yakni bagi zat Allah Ta'ala, hak tu zat Allah Ta'ala tu berjisim. Berjisim. Dan akan jisim itulah
Yang disembah nyonya mana? Musyabbihah. Oh, hidup semua jisim tu kafir. Oh, dia kata Tuhan duduk atas apa? Dah. Dah. Tuhan boleh turun naik, duduk di atas. Tak ada atas, duduk bawah. Kalau tanya dia tak ada atas, dia turun bawah, tak ada atas. Dah. Gitu dah. Jadi Imam Fakhrul Razi Musyabbihah itu kafir kerana dia isbatkan, dia mensabitkan, dia menetapkan bagi zat Allah Ta'ala itu berjisim. Dan akan jisim itulah, jisim mana? Jisim hak dia isbatkan tu. Bagi hak Allah Ta'ala itulah yang disembah ni, hak dia sembah. Itu kufur. Dan barang siapa menyembah jisim, sembah jisim, maka senyap jadi kafir. Jadi kafir sebab semua jisim. Nampak tak? Kata qala Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Dia Imam Abu Hasan Al-Asy'ari 324 Hijrah. 324 Hijrah. Kata Imam Abu Hasan Al-Asy'ari sebut kata fi Nawadir, dalam kitab Nawadir dia, Nawadir Usul. Nawadir. Dia kata mana? Man ihtaqada anna Allah jismun fa huwa ghairu arif bi rabbih wa innahu kafirun bihi. Siapa-siapa yang ihtiqad akan bahawasanya Allah Taala jisim, fa huwa maka ia ghairu arif, dia yang ketiadaan arif, tidak mengenal Tuhan. Orang yang ihtiqad Tuhan tu jisim, orang tu yang ketiadaan makrifah akan Tuhan. Betul? Bi rabbi. Wa innahu, dan sesungguhnya kafirun bi. Kafir dia dengan sebab dia. Dengan sebab mengatakan Tuhan tu jisim. Dia kiyak pula kata. Kita boleh terima Tuhan itu hidup. Kita boleh terima Tuhan itu ada. Tapi kita tak boleh terima Tuhan itu berjisim. Ada yang cakap lagi tu? Ada? Kita tak boleh terima Tuhan itu berjisim. Sedangkan kita tahu, misal kata, tak boleh tiap-tiap yang hidup tu mesti kena ada. Bila ada mesti kena berjisim. Dia buat macam tu lah. Tak lazim tiap-tiap benda yang wujudnya ada kena berjisim. Tak lazim, tak semestinya. Tak semestinya tiap-tiap benda yang mawujud, yang hidup tu kena jisim. Betul tak betul? Tak lazim. Bukan mesti kena tiap-tiap benda yang ada, yang mawujud tu, yang hidup itu, ada mesti kena berjisim. Tak lazim. Tak lazim gitu. Dia panggil kan? Kiyah gapa dia panggil? Kiyah ma'al farid dia panggil. Nawak punuh tu, nawak punuh. Dia panggil nawak punuh. Nawak punuh kaedah Usuluddin. Orang. Itu dah lagi. Lepas tu warna ustaz. Warna tak warna lah. Tak siapa dah. Nak sampai stesen. Lepas tu warna. Warna. Kita bila berhadapan dengan ayat-ayat mutasyabihat ni, orang awam ni warna. Ni risalahnya mukarram tu. Habis kitab ni kita mengaji orang buat di insya-Allah dah. Baik. Nak ayat ni kaedah orang awam nak berinteraksi dengan ayat-ayat mutasyabihat. Pertama sekali, 7 kali tanda molek-molek. Orang awam ni bila jumpa dengan ayat-ayat mutasyabihat, hadis-hadis mutasyabihat, pertama sekali kena takdis. Ni lah aku karang mesti kita ni risalah kecil. Buat mengajar insya-Allah nanti habis ni kita baca. Mesti buat. Pertama sekali ni kata imam mana? Kata Imam Ghazali ni, ini perkataan Imam Ghazali dalam kitab Iljamul Kalam. Aku ambil daripada kitab Imam Ghazali Iljamul Kalam. Ada bagi kaedah, bagi petua, bagi solusi orang awam. Dia tak tahu nak bahas tentang ayat-ayat mutasyabihat. Bila berjumpa dengan ayat mutasyabihat, hadis mutasyabihat, kok serupa Tuhan dan makhluk dah. Tuhan gini-gini, sekali tegamu Tuhan makhluk. Nak berhadapan lebih interaksi dengan ayat mutasyabihat mana? Pertama sekali takdis. Apa makna takdis? Yakni wajib kita mensucikan Allah Taala dan sifat-sifatnya daripada perkara-perkara yang tidak layak. Seperti sifat lemah, seperti mengatakan Allah Taala wujud
dan hidup dengan memerlukan pada ruang dan tempat seperti kursi dan arah. Wajib tu. Wajib kita bersucikan Allah Ta'ala daripada sifat-sifat lemah. Seperti kita mengatakan Allah Ta'ala ni wujud dan hidup. Hidup wujud tu dengan memerlukan pada ruang dan tempat seperti kursi atau arah. Yang itu betul ya. Ni azam mana ni? Azam situ tak apa? Azam situ tak iktibar kadang sedih. Ya. Yang kedua, at-tasdiq. Yang pertama takdis, yang kedua at-tasdiq. Apa makna tasdiq? Yakni wajib kita membenarkan apa yang diceritakan Allah SWT di dalam kitab-kitabnya melalui rasul-rasulnya, dengan kita menyerahkan hakikat pengetahuan makna ayat-ayat yang mutasyabihat tu, keraguan makna dia tu, kepada pengetahuan Allah SWT yang bersifat maha mengetahui segala-galanya. Itu dipanggil apa? Tasdiq. Makna kita wajib membenarkan Ar-Rahman 'ala istawa. Ya Allah. Wajib kita membenar. Sebab tu ayat Allah yang ayat tu dipanggil Allah Ta'ala menceritakan, merayatkan sifat dia. Kita wajib benar sebab kalau tak Allah kufur lah. Lepas tu iaitu mana? Kita menyerahkan hakikat pengetahuan makna ayat-ayat yang kesamaran tu, ayat mutasyabihat tu, serah pada Tuhan. Tak salah cara. Makna dia apa? Istawa. Tak salah cara. Kita orang-orang wajib kita serah pada Allah Ta'ala. Itu cara orang awam yang tak tahu luah Arab apa semua, bila berhadapan dengan ayat syiah, berinteraksi dengan dia. Yang kedua tadi tasdik, tapi wajib membenarkan. Mana tasdik? Yang kedua tasdik, wajib kita membenarkan apa yang diceritakan Allah SWT di dalam kitab-kitabnya melalui rasul-rasulnya. Dengan kita menyerahkan hakikat pengetahuan makna ayat-ayat yang kesamaran dan keraguan itu kepada pengetahuan Allah Ta'ala yang bersifat maha mengetahui segala. Dia lebih tahu hakikat yang dua itu. Hakikat istawa dia lebih tahu, kita tak tahu. Tahu tak? Jadi serah makna dia, kita serah pada pengetahuan Allah. Apa yang sapa kita dah amirul kama jahat. Wa qira'atuha tafsiruha. Amiruha kama jahat. Kami maknanya kita baca lalu beriman. Tafsiruha, qira'atuha tafsiruha. Bacaan dia lah tafsiran dia. Maknanya apa? Kita bacaan dia, tafsiran dia, kita tak terjemah dah. Tak terjemah dah. Yadu dengan tangan, istawa dengan duduk dah. Itu dia panggil qira'atuha tafsiruha. Apa dah? Bacaan dia, bacaan apa? Istawa. Ya Allah Ta'ala sebut istawa, bukan Allah Ta'ala sebut duduk. Apa dah? Ada pun duduk tu kita sebut yadu. Allah Ta'ala sebut yadu. Tangan, tangan tu kita sebut. Sama tak? Faham boleh? Allah Ta'ala tak sebut tangan, Allah Ta'ala tak sebut muka, dia tak sebut telinga, dia tak sebut mata, dia sebut air. Tu dah dia panggil tafsiruha, qira'atuha tafsiruha. Bacaannya je lah tafsirannya. Maknanya jangan dipasang makna Melayu, Amerika, Jepun, Kalibung. Itu bukan Allah Ta'ala sebut gitu. Tak? Kita yang sebut. Tu kaedah dia dah. Tasdik. Kita benar lah. Yadu. Makna dia. Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala. Tak cara. Tangan bukan. Sebab apa? Tangan tu kita sebut. Muka kita sebut. Allah Ta'ala sebut apa? Yadu. Allah Ta'ala sebut istawa. Tu dia sebut. Duduk kita sebut. Dah. Nampak? Dia faham kan? Mana kalau kita sebut duduk, kita ubahlah ayat Tuhan. Lepas tu kita tidak boleh kata Tuhan sebut Tuhan sebut istawa. Apa makna istawa apa? Tak tahu makna dia. Tahu. Panjanglah masa. Tak ada ni. Cuma sambung. Dia tujuh. Aku nak pergi Amerika ni mana ni? Tak ada. Minum kopi stes yang tadi, berasa nak pergi Amerika. Beli sekali. Oh, dia ingat kita main-main. Kita nak siap spare hadis. Nak bawa pergi camping Amerika. Kalau dia tak beri condition 25%, mana kita tak menyetang kan? Wallahu a'lam alim. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka